Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, apa khabar lagi sekali? Hari ini kita nak cerita dengan anda satu bahan yang hari-hari kita pakai. Orang Malaysia ataupun kebanyakan negara dah mula tahu bahan ini. Kalau tak ada, susah kita nak bagi sedap makanan kita. Tetapi yang penting, ramai juga tak tahu sambil kita makan benda-benda sedap ni, kalau kita tahu cara gunanya, kita boleh meningkatkan manfaat dia. Sebab khasiat apa tu yang saya nak cerita ni, kalau anda pernah tengok beberapa hari yang lalu, lama dah saya cerita tentang apa ni, ini dia panggil garlic, kan? Okey, ni dia panggil bawang putih. Dan saya kata hari tu, siapa yang boleh gigit ni, makan terus tanpa you masak dan sebagainya, itu the best. Tapi ramai orang tak boleh, maka saya campurkan, ataupun anda pun boleh campurkan dengan madu, potong halus-halus, you campur dia, aduk elok-elok, you boleh gigit, makan terus. Buat sebagai macam sweet, very very nice. You bayangkan bawang putih campur dengan madu. Tapi hari ni anda jangan lupa, topiknya apa? Cepat saya nak cerita, bukan bawang putih tetapi bawang yang lain daripada bawang putih. Boleh tak? Anda tengok tak ni, yang apa saja yang ada kat dapur saya ambil. Sebab apa? Hari ni kita nak cerita tentang beberapa jenis bawang. Okey, ni bawang putih kita dah cerita dulu, so kita jangan cerita lagi. Hari ni kita ambil bawang yang biasa-biasa kat dapur kita. Tapi yang paling seronok, last kali saya nak cerita yang kecil-kecil ni. You tengok warna dia, ada yang merah, ada yang berkulit, ada yang tak ada kulit. Kalau kulit, warna dia macam ni, kan? So, okey. So, yang penting saya nak fokus pada anda nanti, 3 jenis bawang ni. Okey. Kadang-kadang anda juga boleh beli daun bawang ataupun bawang yang ada macam apa tu, daun hijau-hijau, kan? Yang tu yang ada batang-batang daun hijau tu, yang tu pun boleh. Tetapi hari ni kita fokus kepada bawang yang bila you potong, kadang-kadang sampai you kena menangis pula. Okay. Say thank you very much. Kata like dan love, dan kata love kepada semua rakyat kita. Bila kita tekan love tu, berarti kita memberi signal yang kita bersedia untuk berkongsi ilmu. Pada pagi ini yang dinamakan apa itu bawang. Okey, baik. Nombor 1, bawang adalah sama sama family-nya dengan bawang putih, sama family-nya dengan garlic. Okey, berarti bawang putih ni sama dengan bawang ni, semua satu family. Okey, dia semua satu adik-beradik dia. Dan hari ni kita nak fokus, sebab dalam onion ni, dalam bawang ni, dia ada bahan-bahan. Kalau saya cerita khasiat dia nanti, jangan you rasa macam mana dia boleh turunkan blood pressure, macam mana dia boleh turunkan kolesterol. Sebab dia ada at least 5 hingga 7 bahan yang cukup tinggi kualiti. Nombor 1 namanya chromium. Kalau you belajar tentang chromium, you tak payah belajar, tapi you dengar dulu. Chromium ni antara satu-satunya bahan yang diperlukan chemistry-nya untuk menurunkan gula dalam badan kita. Walaupun dia bukan ubat untuk diabetes, tapi dia membantu untuk orang yang tak boleh kontrol diabetes dia. Okey. Sambil you tengok, chromium tu ada juga satu lagi untuk biotin, namanya untuk rambut. Okey, jadi bila saya kata nanti untuk melebatkan rambut dan sebagainya, sebab dia ada bahan yang dinamakan biotin. Okey, nombor 2, yang ni yang tak kupas lagi macam ni. Yang ni yang dah kupas sampai macam tu. Tu pun boleh kupas lagi. Ni masih lagi ada lagi 1-2 layer. Baik. Saya nak tanya apa lagi tadi, B6. Anda pernah dengar kan? B6 adalah bagus untuk metabolisme dan juga untuk saraf. Vitamin C semua orang tahu, untuk kulit, untuk menjaga immunity, dan menjaga buah pinggang you kat atas tu nama adrenal gland. Adrenal gland tu kalau dengan vitamin C bagus daripada bawang, juga untuk menjagakan immune system kita. Okey, saya pegang yang besar lah, lebih senang dia nampak, kan? Okey, sulfur yang ni yang menyebabkan mata you sampai menangis, berair dan sebagainya. Ada sebahagian tu dia punya sulfur tu kuat, ada setengah tu sulfur dia tak kuat. Dan dia juga ada satu bahan dalam ni yang dinamakan anionic. Anionic A pula tu. Yang ni bila dia campur dengan sulfur, dia campur dengan fisetin, itu yang jadi mata you sampai memang tak tahan lah kalau orang tak biasa, kan.
Okey, satu lagi namanya B1. Bagus untuk orang yang stres-stres, orang yang suka down-down ni, dia bagus sebab B1 boleh meningkatkan mood anda. K, vitamin K adalah untuk pembekuan darah, maksudnya supaya darah tu steady, okey. Blood clotting lah, kalau kita luka-luka kan, blood clotting tu bagus. Vitamin K diperlukan. Baik. Kita slow down sikit. Hari ini saya nak fokus kepada satu bahan yang dinamakan dalam bawang yang paling popular ataupun yang paling mahal. Kalau nak diekstrak dalam bawang ni, kalau macam nanas tu apa namanya? Bromelain kan? Dalam ni ada namanya quercetin. Quer, quercetin, CRTIN. Quercetin ni, kalau you boleh ingat tak apa, tak boleh ingat, tapi yang penting dia punya tugas dia. Satu, dia lawan bakteria. Nombor dua, dia lawan inflamasi. You bayangkan. Nombor tiga, dia boleh lawan histamin. Histamin ni yang menyebabkan you allergic, gatal. Bila kena gigit apa-apa kan, dia jadi merah, kulit jadi macam gegata semua tu. Itu dipanggil histamin. Dia lawan histamin. Dia lawan masalah tak cukup prebiotik untuk bakteria yang baik. Dia membantu sebab dia ada serat juga, tetapi dia terkenal untuk kesihatan jantung. Kecil-kecil ke besar-besar ke, atau sederhana saiz atau sekecil-kecil bawang merah yang kecil ni, dia masih ada lagi apa yang dinamakan bahan anti-kanser, terutama sekali untuk penyakit cancer of the larynx. Tahu tak larynx? Larynx ni bahagian tengkorok kita, okey, bahagian kerongkong kita, bahagian stomach punya kanser, bahagian colorectal punya kanser, bagus sangat untuk you pakai. Dan juga untuk ovarian cancer, cancer of the ovary. Ujung-ujung sekali kalau you main dengan tomato, ni adik you ni, bawang-bawang ni semua ni, bila you campur dengan tomato, dia meningkatkan absorption lycopene. Lycopene tu adalah bahan utama kat dalam tomato. Yang orang cari-cari tomato tu pasal lycopene lah, yang menjadikan badan you sihat. Makan tomato kan. Dia kalau campur dengan bawang-bawang ni, dia cantik, dia boleh tarik lagi. Macam turmeric lawan dia black pepper lah kan. Baik. Sebenarnya sejak bila lagi kita belajar ni, kalau you baca buku-buku lama, dia sejak zaman purba, di zaman negara seperti Kairo di Egypt dahulu dah ada tertulis. Zaman-zaman ada piramid semua tu dah ada bawang ni, okey, begitu popular sekali. Baik, ada beberapa jenis. Satu yang dinamakan bawang hijau, yang tu yang ada daun, okey, yang tu tak banyak dia punya impact untuk saya cerita hari ni. Tapi yang kedua ialah ada satu yang bawang besar ni, tapi saya tak ada kat sini. Dia warna dia patutnya bukan merah, dia warna putih kuning putih. Yang tu warnanya lebih kurang macam ni, okey, tapi besar pada ni. Okey, kalau you dapat yang besar ni, saya nak cerita yang ni yang antara yang bagus untuk rawatan. Tapi kalau tak ada, ambil besar ni pun tak apa. Ni bawang macam ni, okey, boleh. Alright. Terutama sekali kalau saya kata kalau you kena flu dan sebagainya. Okey, baik. Kalau dari segi kurang nak berair mata, yang bawang merah ni kurang. Kalau you potong, yang banyak yang ni, dia punya pedihnya mata you. Okey, sebab apa? Dalam ni banyak sulfur, dia banyak apa lagi, dan sebenarnya dari segi konten pun yang ni, kalau yang besar-besar ni semua ni, dia lebih banyak apa yang orang panggil sugar, dan banyak sugar, bukan sugar tu, fruit sugar, okey. Tapi yang kalau kecil-kecil ni, dia kurang sikit. Sebab tu dia orang suka pakai yang kecil-kecil ni, kurang menyengat, okey. Apapun yang penting ialah bila you beli nanti, jangan buang terlalu banyak kulit dia, okey, tolong, okey. Didapati zat yang saya cerita, semua yang saya cerita tadi, yang terbaik ialah setelah you buka 2-3, paling tinggi 1-2 helai cukup kulit dia. Kalau nampak dah bersih, itu yang terbaik. Pasal apa? Kalau banyak sangat you koyak dia punya liputan kat luar tu, layer-layer lapisan kat luar tu, dah kurang dia punya power, quercetin, vitamin dan mineral. Faham tak? So jangan buang terlalu banyak kulit dia. Tu nasihat saya. Okey, di antara semua color-color ni, kalau you nampak yang merah tu pun bagus, yang kuning tu bagus, tapi antara dua, kalau dari segi perubatan, yang
saya nak cerita ni, kalau nak makan ambil yang merah, kalau nak demah, kalau nak pakai bagi panas badan dan sebagainya, untuk kulit-kulit, untuk rambut-rambut nanti semua tu, you boleh pakai yang merah pun boleh, tetapi kalau dada lebih kuat, lebih power, you pakai yang warna cerah sedikit. Faham tak? Yang tak berapa merah sangat. Yang penting ialah saya nak bagi kat you cara nak simpan dia. Ramai yang buat salah hari bulan, dia beli cepat-cepat dia masukkan dalam peti ais. Okay, so that's wrong. Didapati kalau boleh you jangan masuk peti ais selagi mana you tak kupas dia. Kalau dah kupas dia, kulit dia tu, you boleh masuk dalam peti ais. Dia yang paling baik, kata orang-orang yang pandai dari segi jaga-jaga bawang-bawang ni, dia kata dia mesti tempat yang gelap sedikit dan agak tak panas, tapi room temperature cukup, jangan ada bahan-bahan yang ada air. Sebab apa? Dia hydrophilic. Hydrophilic tu maksudnya dia boleh serap air. Okey, so kalau dah potong, kalau dah nak prepare apa-apa, you patut masuk peti ais lah, tu betul. Baik, tiba masanya saya bagi you 15 yang saya janji, khasiat kenapa you kena banyak makan bawang. Okey, walaupun tak bolehlah kalau nak pergi masjid semua tu banyak bawang semua, tu makruh kan. Tapi kalau untuk tujuan kesihatan, saya nak bagi tahu, baru-baru ni ada seorang buat cerita. Saya tak nak you salah tanggapan bila saya cerita apa-apa. Ada satu orang tadi ke semalam ke, dia telefon saya menangis-nangis, kata, doktor, saya tak nak pergi hospital, saya cuma nak makan herba-herba yang doktor cerita, air panas lah, air kelapa dan sebagainya. Saya dah cerita kepada you all, kalau you cuma demam sikit-sikit, sehari 2 you makan Panadol dah baik, amalan dengan air panas saya dengan limau semua tu dah lega semua tu, you tak payahlah panik. Tetapi kalau dah sampai you demam tak mau turun, kalau you punya pernafasan pun dah rasa macam pelik dan you panik-panik pula tu kan. Memang kebanyakan orang sekarang ni dia lebih pada gabrah. So yang tu you kena pergi hospital. You tak boleh dengar cakap saya je. Nanti saya bermasalah besar pula kan. Zaman sekarang ni netizen dia bantai je kan. Dia tak dengar dulu apa yang saya kata. Kan dulu saya kata dengan limau, dengan air kelapa, lepas tu banyak makan bayam, sayur-sayur hijau, termasuk saya cerita sayur-sayur kampung, ulam-ulam, kangkung, semua boleh kan. Tapi untuk kesihatan yang biasa, you cuma sesama sedikit. You ambil lah benda yang saya cerita ni. Dia mempercepatkan, sebab you sebenarnya ada immunity yang masih boleh tahan. You tak perlu sampai nak kena terkejar-kejar. Kalau 2-3 hari dah lega betul lah tu. Cuma you kena juga pergi check dengan doktor. Kalau ada tempat-tempat yang free ke, ataupun you ada duit sikit, you pergi check sama ada you dah COVID atau tidak. Itu wajib. Soal you kalau dah ada demam, kalau you dah batuk, perit sampai dah hilang rasa, bau pun tak rasa. Nah, yang saya kata ni untuk menjaga kesihatan umum. Faham tak faham ni? Okey, selalu nanti sampai jadi masalah pula. Ada seorang tu menangis-nangis tak mau pergi hospital. Saya kata tak boleh. Awak tu sampai dah sampai sakit perut, sampai dah muntah semua, macam mana pula kita nak boleh duduk kat rumah lagi. So, nombor 1 ialah untuk jantung. Okey, jantung bagus. Orang yang rajin makan bawang, dia ada kekuatan untuk jaga jantung dia. Dan pula yang paling penting apa tu? Quercetin. Tadi saya sebutkan berkali-kali quercetin. So quercetin menjaga jantung, dia juga merupakan antioksidan. Dengan adanya antioksidan ni, dia menguatkan you punya saluran darah, dan dia menjaga supaya tidak ada masalah free radical. Tahu free radical tak? Yang lawan kanser, lawan bahan-bahan yang menurunkan immunity you. Sebab tu bila blood pressure boleh turun dengan main dengan bawang ni saja, baguslah. Dengan syarat you tak goreng, tak masak dia sampai hangus. Kalau dah bakar semua sampai dah tak ada bau pun tak ada lagi bawang tu, tak ada power lagi dah. Saya tak tahulah bawang-bawang yang kita tabur atas mi tu kan. Dia punya bawang goreng tu kan. Saya rasa tu dah tak ada apa dah. Yang tu tak diiktiraf sebagai apa yang saya cerita ini. Alright? Kalau boleh lagi raw, lagi you cuma tabur sebelum dimasak, lagi bagus. Lepas blood pressure nombor 2 boleh diturunkan, datanglah kolesterol. Kolesterol boleh turun. Nombor 3, dan mereka yang ada masalah PCOS, orang perempuan bila dengar ovarian cyst dan sebagainya tu, boleh dibantu juga. Okey, sebab apa? Nombor 4, dia anti cancer. Quercetin ni ada kebaikannya dengan sulfur dia, dengan
ionine dengan dia punya fisetin tu, nama-nama ni tak payah ingat, tetapi dia lawan. Ada 4 jenis kanser yang terkenal. Bawang boleh menjadi, orang panggil, makanan tambahan. Dengar elok, makanan tambahan. Stomach cancer, colorectal, colon dengan rectum, lepas tu satu lagi larynx, dan satu lagi ovarian cancer. Yang ni terbaik, bawang terkenal. Nombor 5, lose weight. Memang rajin-rajin, sebab you campur dengan herbal lain, jaga diet you, yang ni mempercepatkan proses metabolisme, maka dia boleh pecahkan lemak lebih cepat. Okey, bawang Holland boleh, bawang Malaysia pun boleh. Okey, jangan terlalu kita risau sangat. Nombor 6 ialah immunity meningkat. So zaman sekarang elok kita banyak main bawang dalam makanan dan minuman kita. Okey. Dan seterusnya ialah, kalau you suka kepada bukan suka kepada, kalau you suka kena sesama, suka bersin pagi, resedung gila-gila, demam sikit sana, lepas tu datang macam flu, tahu tak? Okey. Yang ni memang you nak kena pasti, kalau lebih daripada temperature tinggi sangat, lepas tu ada batuk, tu semua hospital punya kerja. Okey. You kalau setakat sehari 2 makan Panadol dah turun, itu okey. Apa pun you kena make sure you apa saya kata tadi, pergi cek COVID-19 punya test tu, sebab sekarang ni dah ada banyak hospital kerajaan pun bagi you buat free. You ambil kesempatan tu. Cuma janganlah semua orang sikit-sikit bersin pun dah nak pergi jumpa. Sebab tu nasihat saya ni, pastikan kalau you memang orang yang senang suka kena flu-flu ni, sesama ni, mainkan dengan bawang. Okey. Dan kalau boleh jangan you masak sangat, you potong halus-halus, macam bawang putih tu kan, you campur dengan honey, you gigit, kemam dia elok-elok. Bila keluar dia punya allicin tu, you sihatkan badan you. Tu bagus. Asma pun bagus. Sama juga konsep dari segi respiratory tu, pernafasan you. Diabetes. Nombor 8 ni, kalau orang yang ada diabetes, ini lagi satu makanan dia. Okey, tolong amalkan. Berapa banyak? Antara lebih kurang orang kata 100 gram. 100 gram ni banyak mana kalau 100 gram? Mungkin 100 gram, kalau you timbang-timbang 100 gram satu hari kan, kalau you timbang betul-betul, okey, insya-Allah you boleh menurunkan, menstabilkan gula dalam badan you. Seterusnya, bone density. Yang ni ramai orang tak sedar, ada dia punya kekuatan untuk mengabsorb kalsium. Okey, sebab ramai orang yang takut kepada osteoporosis. Pernah dengar osteoporosis kan? Dia boleh mengurangkan masalah bone yang jadi rapuh nanti. Berapa banyak nak makan, nak minum ni? Selalunya saya kata 100 gram. Bawang yang paling untuk perubatan, yang paling bagus ialah bawang merah yang kecil ni. Okey, bawang merah. Okey. Baik. Tadi saya lupa nak cerita kat you macam mana ada seorang dua dalam YouTube pun dah ada dah. Dia orang buat apa dia panggil demah. Demah dengan bawang ni, kalau you ada sesama ataupun suka ni lah, beringus hidung, flu-flu sikit-sikit ni kan, you demah kat dada you pakai bawang ni. Ambil lebih kurang, kalau di overseas tu ada bawang besar-besar kan. You potong 2 bawang yang kuat dia punya bagi air mata turun tu, yang tu lagi bagus. You potong jauh-jauh, bagi orang yang pandai potong tu, biar you masukkan dalam kain elok-elok, lebih kurang sebesar genggam saya ni macam tu. Okey, lepas tu ikat elok, buat demah dada you. Okey, pastikan bawang tu tak kena kat kulit you. Okey, sebab dia boleh melecet nanti. Okey, you boleh letak semalaman you tidur, you cuba tengok pagi besok macam mana perasaan you. Okey, macam mana you punya kesihatan tu. Boleh buat 2-3 hari, bila lega tak payah pakai lagi dah. Buat air minuman pula. Okey. Nombor 9 untuk tulang, nombor 10 untuk penghadaman. Lagi sekali, bagi mereka yang ada masalah penghadaman, bawang ataupun airnya ataupun dia punya makanan yang banyak bawang harus digalakkan. Nombor 11, lawan tua, maksudnya anti-aging, awet muda. Sebab apa? Dalam dia ada 25 antioksidan. Antioksidan ni ada banyak, tapi dia dapat pegang 25. Itu pun dah kira tinggi dah kan. Okey, so jangan lupa you ambil bawang. Nombor 12 ada untuk meningkatkan you punya masalah
vitamin C kalau tak cukup. Kan selalu saya recommend vitamin C. Rupanya onion, dulu pun kalau you tengok list tu mesti bawang termasuk daripada yang tinggi kandungan vitamin C. Dia juga meningkatkan collagen. Tahu collagen? Collagen yang bagi kita cekang ni, bagi tak lembik, tak melandor ni. Okey, tak melebih semua tu. Collagen is the one. Okey, dalam bawang ada penyebab collagen kita boleh meningkat. Okey, kita dah habis nombor 14. Siapa yang berani gigit selalu, berani kemam dia, you akan mendapat gigi you lebih bersih dan lebih putih lah. One of the way Indian selalu dia pakai arang kan, tetapi dia juga pakai bawang. Main dengan gigit bawang ni. 2-3 minit you chew dia, lepas tu you tengok apa jadi, buat hari-hari. Yang penting last kali ni orang mesti tunggu-tunggu, iaitu soal rambut. Okey, memang dia terkenal dengan mereka yang rambut suka luruh ataupun nak melebatkan. Ada orang kata boleh hilangkan uban dan sebagainya kan. Saya belum cuba, kalau boleh. Tapi kalau dah tua-tua ni uban-uban no problem lah. Yang masalahnya kalau you muda, you dah beruban atau rambut tu dah mula luruh, dia mesti kena check you punya thyroid ke, you punya hormon ke, you punya stres, ataupun pemakanan you memang tak cukup mineral yang berpatutan, terutama sekali zinc, ya. Kat dalam ni ada kromium dan sebagainya, ada biotin. Dalam ni ada biotin khas untuk rambut. Makanya kalau you tengok orang tua-tua dulu, dia ambil ni, dia potong halus-halus, dia lenyek-lenyekkan dia, air dia tu diperah elok, yang tu disapu kat kulit kepala kita, dan hampas dia pun dia boleh lekatkan macam mask ke atas kepala kita. Boleh. Kalau you kena gigit apa-apa, ataupun you kena ni lah macam tebuan ke kan, kadang-kadang you nak pergi hospital, sambil nak tunggu tu, you sapu dulu. Ambil bawang ni, you tumbuk-tumbukkan dia sikit, you sapu. Boleh kan? So sebab dia ada anti-inflammation punya karakter dia. Saya memang ketuk bawang putih. Okey, boleh. Bawang putih yang memang first class lah kan. Garlic ni memang abang kepada semua bawang ni. Semua bawang ni. Okey, dialah abang dia. Ni saya bawa dalam piring ni. Okey, boleh nampak? Okey. Cantik kan design dia? Dan kita bagi love, kita bagi sharing kepada semua masyarakat kita yang sudi join pada hari ini. Anda sekalian, thank you very much. Dan bersabar, tunggu produk anda akan sampai. Paling lambat pun Monday ni, insyaAllah dalam perjalanan sampai ke rumah you. Okey, yang lain jangan lupa Feast, sebab kita ada kombinasi Fiber Up, Immunex untuk immune system, Fiber Up untuk bakteria, lepas tu Sacha Inchi Oil untuk otak dan jantung kita, dan last kali ialah R-Extra untuk menjaminkan semua yang saya cerita ni, kalau tak dapat daripada makanan, dia dapat daripada suplemen. Itu kalau you tak jaga makan you, okey? Yang lain semua, terima kasih. Kita bertemu di waktu dan masa yang terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat? You layari drnordindarus.com. Kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? You buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1.5 jam, seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah je, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE, dan juga masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.